Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qauma Nuhin wa 'adin wa Thamuda walladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah ja'at rusuluhum bil bayyinat. Betul, tentu. Tiadakah datang akan kamu oleh khabaran segala mereka-mereka, tiadakah datang akan kamu oleh khabaran segala mereka-mereka daripada dahulu kamu. Sambung balik ayat. Tugas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan manusia daripada zulumat ila nur, daripada kegelapan kepada cahaya. Orang yang biasa duduk dalam kegelapan jahiliah dipanggil gelap, iman dipanggil cahaya, nur. Kita yang Allah anugerahkan iman, dalam hati kita ada cahaya. Iman pula dipertingkatkan dengan takwa, maka hati kita bercahaya-cahaya, dipanggil munawwarah, bercahaya-cahaya. Lawan cahaya apa dia? Gelap. Orang-orang yang tidak dapat nur, yakni tidak dapat iman, dia duduk dalam kegelapan. Maka sebagai tanda syukur kita, apabila kita dianugerahkan cahaya, kita ajak orang lain supaya duduk dalam cahaya, dalam nur. Kalau tidak, kita tak bersyukur. Ataupun kita dipanggil, kita ni orang yang pentingkan diri sendiri, sedangkan orang lain itu saudara kita juga. Sebab itu tugas para nabi mengajak orang daripada zulumat ila nur, daripada kegelapan kepada cahaya. Inilah salah kita yang besar, yang tak tahu bila kita bangkit di akhirat esok, kita boleh lepas ataupun tak boleh lepas. Semayang, kita semayang tiap-tiap waktu, campur semayang sunat lagi. Puasa, kita puasa, campur lagi dengan puasa-puasa sunat, puasa Syawal, puasa 6 kita panggil, Isnin, Khamis, hari Arafah kita puasa. Zakat, kita keluar zakat, dan campur lagi sedekah wakaf yang sunat-sunat. Haji bukan zakat haji, umrah, dan haji ada 2-3 kali pergi haji. Adakah kita ni rasa lepas sangat dah dengan ibadat-ibadat yang kita buat? Yang kita leka ialah ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Lagi leka wa tanhauna 'anil munkar, cegah orang buat munkar. Itu dosa. Kalau sakat nak buat ibadat kita saja, kita boleh buat. Nabi-nabi sallallahu alaihi wasallam dicaci, dicemooh. Ada nabi-nabi dibunuh oleh kaum mereka sendiri. Ada nabi-nabi disiksa, digergaji kepala terbelah dua. Ada nabi-nabi dihalau keluar daripada kampung halaman. Kenapa? Ajak orang daripada kegelapan kepada cahaya. Yang ni orang tak sanggup. Banyak kita juga pun kita tak buat. Buatlah. Ajak. Jangan kita mengaji sedap, dengar cerita saja, kita tak buat. Sekurang-kurangnya ajak dia pergi mengaji. Cukup. Yang kita duk geng kita aja. Start kereta pergi mengaji geng kita. Geng kita tu tak ajak, tak apa lah. Biar dia pergi sendiri. Kita duk bawa geng kita, geng mengaji kita. Kalau satu kereta tu 3-4 orang tu geng-geng mengaji belakang hampir sendiri. Kita pergi cari geng tak mengaji lagi. Dia zulumat. Dia duduk dalam kegelapan. Kita nak bawa dia kepada cahaya. Nombor 1, tengok adik-beradik kita, jiran tetangga kita. Jom kita pergi mengaji, kita dengar. Nah, jadi kalau kita takut orang kata begitu begini, Allah tunjuk dah. Nah, ayah tunggu kita mengaji. Bukan senang nak ajak orang daripada kegelapan kepada cahaya. Sebab apa? Sebab dia biasa duduk dalam gelap. Kita baca cerita-cerita, termasuk di mana dulu, di Amerika. Seorang bapa, dia kurung anak dia,
di bilik bawah tanah. Negara-negara barat ni ada di bilik bawah tanah. 5-6 orang, 7-8 orang. Anak dia tu ikut dia berasa dia nak buat. Termasuklah orang panggil dia bersetubuh dengan anak dia, dia berzina dengan anak dia bertahun-tahun, puluh-puluh tahun. Dan anak-anak dia ni tak pernah keluar dan tak pernah kena cahaya. Hanya ada cahaya yang diberi saja. Sampailah seorang anak dia tu berjaya keluar. Pergi buat report polis. Polis pergi cari. Beberapa orang anak-anak dia duduk bilik bawah tanah yang gelap. Lalu dia buat keluar. Bila buat keluar, budak ni tak boleh kena cahaya matahari. Tak boleh kena cahaya matahari. Kenapa? Kerana dia biasa duduk dalam cahaya gelap begitu lama, dia tak boleh kena cahaya matahari. Kalau kena cahaya matahari, dia silap. Jadi dia dilatih agak lama. Terseksa dia nak kena cahaya matahari ni. Sampailah lama-lama dia biasa dengan cahaya matahari. Itulah Allah buat perbandingan dengan orang yang duduk dalam gelap. Duduk dalam gelap. Bukan senang kita nak ajak. Macam saya sebut dulu, kalau mata kita dulu kelabu, anak-anak kadang-kadang orang yang mata kabur ni dia suka selesa duduk mata kabur. Dia selesa duduk begitu. Dia biasa duduk kelabu lama dah. Anak-anak dia kata, mak jom lah pergi buang selaput, nanti lagi terang. Tu pun puas pujuk. Itulah nak pujuk orang kelak ke cerah ni bukan senang. Dia takut lah, dia bimbang lah, takut sakit lah, macam-macam. Akhirnya pujuk-pujuk juga, dia pergi buang lah selaput. Kenalah kot 5-6 ribu. Buang selaput. Bila buang selaput, terang tak mata dia terang. Tapi dia boleh tengok tak? Tak boleh lagi. Dia suka lagi duduk dalam gelap. Sebab tu doktor dia bagi spek mata hak gelap. Gelap. Lama mana? 3-4 bulan baru dia biasa dengan cahaya. Faham tak? Allah buat apa dia? Begitu juga kita nak ajak orang dalam dia biasa duduk dalam jahil begitu lama. Tiba-tiba kita nak ajak dia supaya dia dapat ilmu, duduk dalam ilmu. Kalau orang kafir dia biasa duduk kafir begitu lama, kita nak ajak dia dengan cahaya iman. Dia biasa duduk dengan tempat-tempat merapu begitu lama, kita nak ajak dia duduk tempat mengaji. Mudah tak? Payah. Tapi kita boleh lepas tak dengan alasan kita bagi ajak pun tak jadi apa. Tak ada mereka nak dengar aja. Kalau kita bercakap benda begitu, kita boleh jawab, kita boleh kata begitu depan Allah Ta'ala esok, kita boleh jawab lah. Tapi kalau kita tak lepas jawab depan Allah Ta'ala esok, macam mana? Semangat ajak orang ke arah kebaikan orang kita sangat lemah. Buat ibadat rajin. Alhamdulillah banyak hak kaki buat ibadat ni rajin. Nada. Dia rasa macam yang tu bukan tanggungjawab dia. Kau nak pergi kempen ajak mengaji, jomlah. Berpuluh tahun dia mengaji. Tak ada seorang pun dia berjaya tarik orang. Itulah jadi. Kalau pejabat-pejabat kerajaan, kebanyakannya kaki tangan awam ni di kalangan orang Melayu Islam. Adalah Hindu sikit, Buddha sikit, 2-3%. Tengoklah custom ke, immigration ke, lembaga hasil ke, semua. Jadi dalam 70-80 orang tu adalah orang kafir seorang dua. Bekerja sekali sampai 30 tahun, sampai daripada muda sampai pencen, hak seorang dua tu tak faham Islam sampai mati. Kenapa? Orang kita semangat dakwah tak ada. Ubahlah kita. Tu hak benda kita kena ubah. Semangat dakwah tak ada. Tempat mengaji kita pun kita berbangga dengan ramai di kalangan orang-orang kita main mengaji. Orang mana? Orang mengaji. Tu cerita dia. Kita kena ubah. Ajak orang tak mengaji. Mak rempik bagi dia mengaji. Tu hak duduk karaoke bagi dia mengaji. Kalau boleh aci, apek, nyonya hak rumah kita ni pun ajak dia mengaji. Kenapa? La ikraha fid din, tidak ada paksaan pada agama. Kita tak boleh paksa dia masuk Islam. Tapi kita kena bagi nur pada dia. Macam mana nak buat? Ni Allah cerita. Cerita apa yang dilalui oleh para nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan mereka menghadapi masalah kaum mereka yang dah lama menyembah berhala.
dan nak ajak supaya sembah Allah Tuhan yang esa. Apa kena? Kena. Jadi kalau kita nak uji keimanan kita, kuat ke kita tak kuat, bukan sakat kita semayang, puasa, zakat, haji saja. Nak uji, terai ajak orang ke arah daripada tak baik ke baik. Masa tu baru kita tahu ujian kita ni macam mana. Mungkin orang maki kita, mungkin orang fitnah kita, mungkin orang bercakap, kita bercakap dia buat tak tahu. Bila nampak kita dia tarik muka, macam-macam. Masa itulah boleh iman kita ni diuji. Ada iman kita diuji. Kalau sakat kita mengaji balik, semayang, puasa apa semua, ya. Itu ibadat peribadi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu. Jadi kita kena start buat. Payah dah berfikir tengok. Payah. Awal-awal lagi kita payah dah. Ada. Terus kata nak ajak siapa? Nak ajak anak-anak. Macam mana nak buat? Nak ajak menantu, macam mana nak buat? Nak ajak adik abang kita, macam mana nak buat? Gitu. Jangan pak kata tak boleh. Esok Tuhan tanya, jenuh. Cubalah. Orang panggil. Ini tujuan kita belajar untuk kita beramal. Tiadakah datang akan kamu oleh khabaran segala mereka-mereka daripada dahulu kamu? Kamu tolak perintah Rasul. Antara bendanya kamu dengarlah cerita-cerita dahulu daripada kamu. Apa dia cerita dahulu daripada kamu? Kaum Nuh. Bagaimana kaum Nuh Allah binasakan pun kita belajar dah. Kenapa? Mereka tolak ajaran Nabi. Kaum Ad, kaum Hud, kaum Samud, kaum Nabi Saleh dan sekalian mereka yang kemudian daripada mereka itu tiada ketahui akan mereka itu melainkan Allah, kerana banyak mereka itu datang akan mereka itu sekalian oleh Rasul. Diberi seru mereka itu kepada iman dengan beberapa mukjizat yang nyata atas benar mereka itu Rasul. Kesemuanya binasa. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Nuh dan kaum-kaum yang tak dicerita. Maknanya macam mana? Apabila kaum itu menolak perintah ajakan dakwah daripada Rasul, mereka menentang sekeras-kerasnya. Yang binasa siapa dia? Yang menentang. Binasa. Tuhan panggil, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama-sama dengan orang yang sabar. Macam mana kita nak tahu kita ni sabar tak sabar? Duduk macam ni sama aja, sabar dengan tak sabar, tak ada masalah apa. Sabar dengan tak sabar sama aja. Kita bukan ada masalah apa. Masa bila nak tahu kita sabar tak sabar, kita buat kerja dakwah. Barulah kita berhadapan dengan berbagai-bagai jenis manusia. Kita berdepan dengan berbagai-bagai jenis perangai manusia. Kenapa? Masa itu kita berhadapan dengan manusia yang bermacam-macam perangai. Masa tu kita tahu macam mana. Sebab tu nak uji kita ni bersabar ataupun tak bersabar, kita kena buat. Kita kena buat. Tu cerita dia. Baik, tak buat banyak pun buatlah sikit. Kita cari dulu kawan-kawan kita yang lembut-lembut. Yang kita sebut baca dah. Dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Ini kitab tidak ada ragu-ragu. Dia petunjuk bagi orang yang muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Dia jahil, tapi dia ada sifat takwa. Orang ni kita dahulukan. Kalau berjanji dia tepati. Tapi dia tak mengaji. Tapi tepati janji bagus. Orang ni kalau kita bawa dia supaya dengar Al-Quranul Karim, Quran sangat mudah masuklah hati dia. Sama ada dia kafir ataupun dia Islam yang jahil. Kenapa? Jiwa diri yang bertakwa tu ada pada dia. Lemah lembut. Dia tak bergaduh dengan orang. Dia tak berkelahi dengan orang. Dia tak sakiti hati orang. Cuma dia jahil. Ataupun dia kafir, tak Islam. Orang ni Quran sesuai dengan dia. Kalau kita ajak dia dengar Quran, ajak silap, dia lebih baik daripada kita. Baik daripada kita. Tolong menolong. Itu sifat takwa. Bak tolong orang nombor satu. Tapi tak semayang. Tolong orang nombor satu. Kalau penuri ni, daripada
potong bawang siang bawang sampai basuh periuk belanga. Tolong sampai siap. Sampai tidur bangun tentu. Pi Zuhur, Asar, Maghrib, Subuh tuang. Tak semayang. Maknanya orang ni kita patut kesian kat dia. Bak tolong orang cukup nombor satu. Kalau sakit demam adik-beradik tak sampai lagi, dia sampai dah. Dia sampai dah. Siap ambil cuti lagi jaga kita. Tapi masalahnya tak semayang. Masalahnya tak puasa. Kenapa? Dia jahil. Dia jahil. Jadi orang ni Quran boleh jadi petunjuk untuk dia. Kenapa? Dia jahil tapi dia ada sifat takwa kat dia. Cuba kita dahulukan orang ni. Mungkin adik-beradik kita. Mungkin kawan-kawan kita. Mungkin jiran kita. Gitu. Sebelum kita hadapi yang keras tadi ni. Ada. Yang keras ni. Takut apa? Takut akhirat esok kita tak lepas. Orang ni mai jumpa kita, dia je duk pergi mengaji. Dia je duk belajar. Saya duk tengok dia pagi-pagi start kereta, start motor pergi. Tapi saya tak tahu dia pergi ke mana. Rupanya dia pergi mengaji. Hari ni saya kena neraka. Nah, ke depan kita jumpa ayat. Hari ni saya kena neraka. Dengan sebab dia tak ajak. Ya Allah, masukkan dia sama dalam neraka bersama dengan aku. Kerana dia pentingkan diri dia. Ini. Nak panggil. Kerja dakwah kita kena buat. Bercakap mulut kita. Jangan berhenti bercakap. Cakap apa? Oh, kita nak baca kitab, kita tak reti. Nak hurai ayat Quran, kita tak reti. Nak hurai hadis Nabi, kita tak reti. Nak baca kitab fiqh tauhid, kita tak reti. Takkan tak reti sepatah aja. Jom kita pergi mengaji. Jom kita pergi mengaji. Bukan sekali orang iklan nak lakukan barang tu, dia kena iklan berpuluh-puluh kali. Sampailah orang panggil, dia ada kiraan dia. Kalau dalam bab pengiklanan ni dia ada kiraan dia. Sekali orang tak dengar lagi. Sampai 2-30 kali, akhirnya diterima produk tu. Gitu juga dakwah. Dia pilih kita dapat pahala. Dia terima tak terima, kita dapat pahala. Dia ikut tak ikut, kita dapat pahala. Dia marah tak marah, kita dapat pahala. Nah tu. Orang baca orang menega. Ada. Nega pasal Ramadan. Bergaduh berkelahi tapak ni. Sampai bertumbuk aku. Kerana berebut tapak. Tapi tak merajuk. Pasal apa? Aku dapat duit. Tu cerita dia. Tu tapak-tapak pasal malam, tapak apa ni bergaduh ni tapi bertumbuk aku. Tapi duk menega situ. Pasal apa? Aku dapat duit. Tu cerita dia. Duit. Ada. Jadi dia tak ada merajuk dah tu, cuma berebut dia nak kat dia. Tu cerita dia. Jadi kerja dakwah ni, yang panggil, dia pilih hang terima tak terima, kah hang maki tak maki. Aku dapat pahala. Cuba kita kena naik satu langkah. Ubah sikap kita. Ubah sikap kita. Tu cerita. Kita ni bukan orang baik, kita tahu kita pun bukan orang baik. Mempanggil. Tapi bukan sebab kita rasa rendah diri, kita ni bukan orang baik dulu, kita pun pernah jahat. Kita tak berani nak ajak orang, tak boleh. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu umat yang terbaik di kalangan manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kamu ajak orang buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, kamu cegah orang daripada munkar. Kamu jadi umat yang terbaik. Allah pilih kita jadi umat yang terbaik. Kalau kita ajak orang buat baik, cegah orang buat munkar, kita jadi yang terbaik. Tentu kita nak orang yang terbaik. Nak orang terbaik kena buat dah. Jangan ingat kita semayang macam tadi, kita dah jadi orang terbaik dah. Kita puasa, kita haji, kita pergi umrah, kita keluarkan zakat, sedekah, wakaf, kita orang terbaik dah. Tak. Belum tentu. Asal kita semayang, puasa, buat ibadat semua siap, orang lain lantak pergi. Kita belum jadi ummatan khairul ummah. Kita tak boleh jadi umat yang terbaik lagi. Selagi mana ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Orang kata, orang kutuk, orang cecak, orang kata apa, letak belakang. Kenapa? Itulah yang dilalui oleh para nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Cuma nasihatkan depa. Kalau kamu tak mau dengar kata aku, kalau kamu tak mau dengar nasihat aku, tengoklah kaum dulu bagaimana Allah binasakan. Cerita kat depa kaum Nabi Hud. Cerita kat depa kaum Nabi Lut.
cerita kat depa kaum Nabi Yunus, cerita kat depa kaum Nabi Nuh dan Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam, kaum Nabi Musa, Fir'aun. Apa jadi pada mereka? Dia tak terima, itu dia punya pasal. Tugas kita kena berdakwah. Yang paling mudah saya kata, ajak dia pergi mengaji. Kalau kita suruh dia semayang, dia jahil, dia nak semayang berapa hari? Hari ni kita tengok artis-artis yang bila pakai tudung, bila start dulunya pakai dengan separuh bogel lah orang panggil, mula pakai tudung. Pakai tudung saat dia buang. Kerana dia rasa tak selesa, dia buang. Dia mudah je jawab, iman saya belum kuat. Nak kuat lagu mana tak pernah mengaji. Sakat duk kuat dengan tudung tu saja. Kadang-kadang balik buat perubahan selepas balik umrah. Nak tahan lama mana wak angin umrah tu. Mengaji ni. Mengaji boleh tahan. Tu Luqmanul Hakim sebut, majlis ilmu ni seperti air hujan menyirami bumi yang kering. Hati kita ni kalau tak siram dengan ilmu, macam hujan tak turun, kering je pokok. Kalau lama lagi tak turun, dia layu. Lama lagi tak turun, dia mampus, dia mati. Hati kita pun begitu. Dia kena siram dengan ilmu hari-hari supaya dia terus segar. Sebab itulah, biar pilah kelemahan dia, kekurangan dia, apa sikit sebanyak apa semua, biar pilah. Bila dia belajar, dia akan perbaik sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Itu cerita dia. Yang pentingnya ilmu. Itu cerita. Baik. Kerana banyak mereka itu datang akan faraddu aydiyahum fi afwahihim, maka kembali mereka itu akan tangan mereka itu pada mulut mereka itu. Allah cerita bagaimana nabi-nabi dulu berdakwah pada kaum-kaum mereka, depa tolak dengan mulut mereka itu. Ambil tangan tutup mulut. Apa makna tutup mulut? Tak mau terima. Tutup mulut. Ambil tangan letak di mulut. Bila Rasul pergi ambil tangan letak di mulut. Bila Allah Ta'ala cerita kaum Nuh dulu macam mana? Bila nampak Nabi Nuh, sumat lubang telinga. Tak cukup lagi, ambil kain tutup muka. Tak suka tengok. Bila sumbat lubang telinga, Nabi Nuh cakap bagi kuat, bagi dengar juga. Nak bagi dengar juga. Yang ni kita tak buat. Tak buat. Kita cari sunnah-sunnah Nabi. Nabi makan buah kurma, buka puasa kita nak makan buah kurma. Tu cari sunnah Nabi. Nabi makan secara berjamaah, ya, sunnah Nabi kita nak makan berjamaah. Semua sunnah-sunnah Nabi ni. Nabi kerak kuku macam mana, ya, kita nak kerak kuku macam Nabi kerak kuku. Nabi puasa Senin Khamis, ya, kita nak puasa Senin Khamis. Sunnah-sunnah ni. Bahkan makanan sunnah ni pula laku jual. Apa dia lagi? Nabi kata harbatu sauda tu ubah. Allah harbatu sauda macam-macam buat. Air harbatu sauda lah. Macam-macam. Hak sunnah-sunnah ni. Sunnah ni awak tak sambut. Sunnah apa? Nabi dakwah pada kaum yang ketegak. Hak ni pakai telur je. Nabi dakwah pada kaum-kaum yang jahil. Walaupun mereka tutup lubang telinga, mereka tutup mulut, mereka tutup muka, mereka maki, mereka apa, Nabi buat. Ini sunnah yang orang kita tak mau buat. Kita tak mau buat. Nabi pakai serban, ya, kita nak pakai serban. Nabi pakai jubah, ya, kita nak pakai jubah. Tak apa, bagus sunnah-sunnah tu. Dan kita dinamakan pencinta sunnah. Dan kita pun dipanggil ahli sunnah wal jamaah. Tapi sunnah Nabi SAW dakwah pada orang yang bukan Islam, dakwah pada orang-orang yang jahil, kita tak buat. Kenapa? Sunnah ini sunnah yang paling mencabar. Dan kita terpaksa berhadapan dengan cabaran-cabaran yang sangat hebat. Tapi kita kena buat. Tak buat banyak pun sikit kena buat juga. Kalau betul kita ni pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu,
Inna kafarna bima ursiltum bihi wa inna lafi syakkim mimma tad'aunana ilaihi murib. Dan kata mereka itu bahawasanya kami ini telah kami kufur dengan barang disuruh kamu dengannya. Depa jawab tu saya cakap lah. Kami ni tak percaya apa yang kamu sampai. Tak cakap lagi pun habaq dah. Kami tak percaya. Itulah orang-orang kafir dulu. Kami kufur, kami tak percaya, kami tak mau. Kami tak mau terima apa yang kamu ajak. Kamu cerita apa minta maaf lah awal-awal lagi. Kami tak percaya. Itulah yang disebut. Awal-awal lagi. Tapi ada Nabi putus asa. Tak? Sampaikan juga. Yang ni kita kena buat. Mereka kata tak mau. Tak mau tu kamu punya pasal kata tak mau. Tapi tugas aku kena ajak kamu. Kalau betul kita buat begitu, tuan-tuan sekalian, Islam akan kuat. Islam kuat di sini. Tunjang hak Islam boleh kuat, itulah kita tinggal. Lebih-lebih lagi, hari ini negara kita negara demokrasi. Bukan negara yang cara dulu, cara peperangan. Cara peperangan mungkin tentera yang sedikit boleh mengalahkan tentera yang banyak. Itu cara peperangan. Tentera sedikit boleh mengalahkan tentera yang banyak kalau tentera dia terlatih. Senjata-senjata tentera yang sedikit itu baik, canggih. Dan semangat tentera yang sedikit itu kental, kejap, teguh. Dan tentera yang sedikit pula ada iman, percaya janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kemenangan. Dia akan berusaha betul-betul, dia menang insya-Allah. Hari ini demokrasi. Siapa ramai dia memimpin. Siapa ramai dia memerintah. Siapa ramai dia mentadbir. Kalau orang kafir ramai, orang kafirlah pemerintah. Kalau orang jahil ramai, orang jahillah pemerintah. Gitu. Hari ini itu. Sebab itu yang kata nak jadi khairul ummah tu ta'muruna bil ma'ruf. Cegah daripada segala munkar. Hari ini kalau kita baca berita, kita sakit kepala. Tak baca, berasa nak baca. Kita baca berbagai-bagai benda, berbagai isu, berbagai-bagai masalah, berbagai skandal, berbagai macam-macam. Bukan orang panggil duk sibuk tentang kita nak bangunkan negara, kita nak apa, sibuk bercakaran sesama sendiri. Sibuk masalah moral. Sibuk masalah ini orang panggil. Masalah. Macam kita beli traktor. Kena ada traktor. Beli traktor ni nak tenggala benda. Supaya kita boleh tanam padi dapat hasil yang banyak. Itu. Harga traktor yang kita beli itu tak ada masalah. Tapi kalau kita beli traktor, bila start nak tenggala benda, tayar pecah. Tak apalah tayar. Lepas siap repair tayar pula apa semua, ball joint pula longgar. Pergi peketak ball joint tu. Baru nak start pula berjalan apa semua pula, gear pula loose. Perbaik gear. Baru start nak tegala benda pula apa semua, engine jam. Overhaul lain. Bila yang nak cerah benda? Bila nak cerah benda? Gitu. Kita lagu tu lah yang faham ke tak ni. Duk galik repair pemimpin. Masalah ni. Gitu. Negara kau duk semua. Ni yang berlaku lah ni. Pilah orang suka tak suka apa kena sebut. Semua. Apa dia? Masalah sekolah agama. Berjanji nak bagi bantuan pada bulan April. Ni bulan Jun dah. Kupang tak main. Nada. Gitu. Macam-macam orang panggil. Kenapa? Kerana duk galik repair depa. Nada. Masalah macam-macam lah ni. Orang panggil. Tu cerita dia. Steady lah. Manusia memanglah tak sempurna semua. Tapi jalankan kerja. Apa semua. Ini. Timbul macam-macam. Nada. Tak baca berasa nak baca. Belajar sakit kepala. Ini cerita. Gitu. Itulah kita perlu pertolongan daripada Allah.
Kita baca dah dulu. Malaikat bila turun, malaikat akan turun sakinah, tenang. Nah, tenang. Bagaimana malaikat turun, mestilah kumpulan-kumpulan itu mesti bertakwa kepada Allah. Malaikat turun. Bila malaikat turun, mereka tenang. Dan mereka buat kerja dengan ketenangan. Tapi bila kita ni tak bertakwa kepada Allah, malaikat tinggalkan kumpulan kita. Bila malaikat tinggalkan kumpulan kita, syaitan ganti. Syaitan ni pula kerja dia mengadu domba. Bercakaran sama sendiri, bergaduh sama sendiri, apa semua sama sendiri. Jadilah macam yang duk berlaku dah. Ni ingat. Dalam masa yang sama pula, tak mau dengar kata-kata ulama. Bukan sekadar tak mau dengar kata ulama, ulama dicerca dan dimaki. Lagi masalah. Nada, inilah yang melanda sekarang. Ajaklah orang. Ajaklah orang kembali kepada jalan agama Allah. Ajak. Kita jangan berhenti. Tugas dakwah ni ajak. Macam mana nak ajak? Gunalah budi bicara dengan akal yang Allah Ta'ala bagi. Tu dipanggil kita ni kena jadi ulul albab. Dalam kepala ada akal. Bukan ada otak saja. Dalam otak ada akal. Guna akal. Jadi jangan tanya ustaz nak buat macam mana. Tak kira kena percuma. Ulul albab. Disebut kita guna akal kita. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Yang penting kita cinta kepada Islam. Orang Islam macam sebut selalu, dia takkan duduk saja kecuali dia berfikir. Kalau dia berfikir. Itu cerita dia. Baik. Wa qalu inna kafarna bima ursiltum bih wa inna lafi syakkim mimma tad'unana ilaihi murib. Dan kata mereka itu bahawasanya kami ini telah kami kufur dengan barang disuruh kamu dengannya, dan bahawasa kami sesungguh pada syak pada barang yang kamu seru kami kepadanya, membawa kepada syak. Kami tak percaya apa yang kamu sampaikan. Dan sememangnya kami ragu-ragu kamu ni. Ragu benda yang kamu bawa, ragu benda yang kamu sampai, ragu betul ke kamu ni Rasul Allah, kami tak percaya. Baik. Qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ard yad'ukum liyaghfira lakum min zunubikum wa yuakhirukum ila ajalin musamma. Baik. Ni Rasul. Bukan senang orang nak dengar cakap. Nak ajak. Tapi Rasul ni tak ada erti putus asa. Tak ada. Teruskan juga. Ajak juga. Cerita juga. Terang juga. Walaupun orang tak suka. Walaupun orang menentang. Yang ni kita dengar. Kita fikirlah tentang diri kita sendiri. Tahulah kita ni betapa lemahnya. Dosa kita banyak depan Allah Ta'ala. Walaupun kita tak, mungkin kita tinggal dah dosa-dosa yang jenis maksiat macam kita semua tahu, dosa ni dah ada kat kita. Dosa apa? Dosa tak dakwah. Dosa tak tabligh. Apa semua? Kenapa? Iman kita lemah. Lemah pasal apa? Kita tak tahan orang maki kita. Kita tak tahan orang olok-olok kat kita. Kita tak tahan orang tolak hak benda kita bawa mentah-mentah. Kita tak tahan. Itu kata kita tak sabar. Kita tak sabar. Kenapa? Sememangnya bila kita terai ajak, adalah perkataan-perkataan dia akan keluar. Kita dah agak dah. Kita mula adik-beradik kita dulu. Jomlah kita pergi mengaji, dengar-dengar kuliah sama. Kita ni jahil. Agak-agak dia buat apa? Hang tu pun boleh 3 hari ni baik. Tu dulu dia keluar. Aku kenal hang dulu. Macam mana? Macam mana? Itu cerita dia. Tak apa, biar pergi. Mudah-mudahan yang itulah kifarat dosa kita. Nada, dosa kita semua. Gitu. Macam-macam dia akan cari. Cari. Betul dia hang tu dulu. Tu dia hang dulu apa semua. Tu kan. Kalau kita ajar anak pinak kita, dia jenis anak pinak kita dia tak jawab, dia buat dok, buat keras je. Sampai macam tu pula. Tu pun geram juga. Aku punggai kepala tak gibo. Hang tahu. Gitu. Mau tak mau, kita kena buat. Nada. Kita kena buat. Tu cerita dia. Ni, yang ni ditekan pada kita. Naiklah sikit iman kita tu. Iman apa? Nak dakwah. Kau fikir tengok sepanjang kita mengaji ni.
Lama agak dah. Berapa orang hak kita tarik? Hak duduk bawah kita. Hak duduk bawah kita. Kalau kita mati pun tak apa, ada 10 lagi ganti. Kalau kita mati pun tak apa, ada 20 lagi ganti. Ganti apa? Ganti tempat kita. Ini tempat kita. Tapi kadang kita tak. Ada? Tak. Nah ini. Tak tahulah kita boleh lepas ke tak lepas depan Allah Ta'ala. Ada? Kita boleh lepas ke tak lepas. Siapa dia? Hak keliling kelalang kita. Tepi rumah kita. Tak pernah pun ajak. Dalam rumah kita tak pernah pun ajak. Kawan-kawan seperniagaan dengan kita tak pernah pun kita ajak. Orang ni lah esok dia panggil kita akhirat esok. Ya Allah. Duk berjalan menjerit nak pergi syurga, senyum dah. Ada pula orang pergi tahan tengah jalan. Nada? Tahan tengah jalan. Ini. Ni lemah perut ni dengar ni. Tak lemah perut dengar. Tak susah hati. Itu cerita. Baik. Baik, Rasul-Rasul jawab. Kata segala Rasul mereka itu. Segala Rasul. Semua sekali. Adakah pada Allah itu kamu syak? Kan tak percaya pada Rasul. Kami tak percaya. Hak kamu bawa. Kami syak ragu-ragu. Kamu ni ada kepentingan gitu gini. Macam-macam lah perkataan mereka kata. Adakah pada Allah itu kamu syak? Kamu tak percaya ke Allah? Yang benda aku bawa ni hak Allah Ta'ala. Kamu tak percaya pada Allah. Adakah kamu syak pada Allah? Bukan hak aku, hak Allah. Sama juga kalau kita ajak, jomlah kita pergi mengaji, kita dengar-dengar ayat-ayat Quran apa semua. Aku tak percaya. Kau dia jawab yang tu, aku tak percaya. Kamu tak percaya kita Allah. Kamu tak percaya pada Allah. Di situ kita bagi dia jawab je. Bila dia jawab saja, itu ruang yang kita boleh buka. Kalau dia duduk diam payah. Orang ni bila duduk diam sangat, dengar pun tak mau, payah. Tapi kalau dia mau dengar, dia jawab. Itu ada peluang pada kita. Macam orang kempen pilihan raya. Nak kata orang kita tak boleh buat, dia boleh buat. Dalam bab lain. Musim pilihan raya tu dia nama perayu undi. Dia boleh buat pula. Dia pergi rumah ke rumah, dia ajak dia apa semua. Orang tutup pintu, dia tak apa. Orang maki dia pun tak apa. Boleh, bukan tak boleh buat, boleh. Kenapa semua orang kata macam-macam pun semua pergi juga buat muka kering je. Boleh. Hak pilihan raya ni, hak nak ajak mari jalan agama Allah ni tak boleh. Nak kata tak boleh, dalam bab pilihan raya tu boleh. Hak ni nama perayu ni khasnya orang perempuan. Orang perempuan guna lah ni perayu ni. Lelaki-lelaki dia tak boleh rayu, jawab banyak dia nak tunggu. Dia kau duk tunggu basah panas. Tunggu, duk makan ngak sembang pam. Tu teh habis sejak. Tu cerita. Ajak. Maknanya kita kena ajak lah. Kena usaha. Walaupun kita berhadapan dengan orang panggil, dengan berbagai-bagai dugaan, ajak juga. Asal dia cakap je. Kalau dia bercakap, dia kata kita boleh bercakap dah. Bersedia kita jawab. Masalahnya kalau dengar pun tak mau. Dengar pun tak mau. Tu cerita. Bila dengar pun tak mau, itu masalah. Kalau dia mau dengar apa benda kita bercakap, macam kata, kami tak percaya pada kamu. Kami syak pada kamu. Rasul-Rasul jawab, adakah pada Allah kamu syak? Allah ni maha mengetahui, maha bijaksana. Dalam tubuh kita ni, seorang tu ada berapa puluh pakar. Ada pakar mata. Dia sakat mata saja. Tu pun banyak lagi hal-hal dia tak tahu. Ada pakar telinga. Dia pakar bak telinga saja. Ada pakar tulang. Ada pakar saraf. Ada pakar jantung. Macam-macam lagi. Ada pakar tekak. Ada pakar hidung. Ada pakar gigi. Macam-macam pakar ada pada kita ni. Siapa buat ni? Yang buat tubuh kita ni yang maha pakar. Yang maha pakar. Tak pakar tak boleh. Kena pakar. Pakar pun banyak benda yang dia tak boleh nak selesaikan. Itu. Abang tu bila nak operate jantung, dia kena ada pakar ni, tunggu pakar ni, pakar ni apa semua. Kerana
Allah buat dalam tubuh kita ni sangat-sangat hebat. Biasa-biasa tak boleh. Nada. Berapa puluh pakar, beratus pakar ni nak tahu. Tu pun ada pakar-pakar yang tak tahu walaupun nama pakar. Tu cerita dia. Sini kita boleh dedah. Baik. Kalau kamu syak pada Rasul, kalau kamu syak apa yang dibawa oleh Rasul, tanya mereka, Allah juga kamu syak? Bagi dia jawab dulu. Allah juga kamu syak? Kamu syak pada Allah Subhanahu Wa Taala? Mulalah kita boleh cerita. Baik. Adakah pada Allah itu kamu syak? Ialah Tuhan yang menjadikan 7 langit dan bumi? Kamu ragu-ragu juga. Kalau kamu ragu-ragu benda apa yang aku sampai, adakah kamu ragu-ragu pada Allah? Ya, kamu ragu-ragu pada Allah juga. Baik, adakah kamu boleh ragu-ragu pada Allah yang menjadikan 7 lapis langit dan bumi ini? Yang maha gagah perkasa. Saya sebut selalu dah, batu sebesar meja ni pun 100 orang tak boleh angkat batu pejah. Kalau nak tolak ke tepi boleh, kena pakai 2-3 jentera. Kena guna backhoe, kena guna excavator nak tolak batu. Seketui batu yang besar tu. Matahari lebih besar berlipat kali ganda pada bumi. Bergerak dengan begitu laju setiap hari. Siapa yang pusing? Bulan, bintang, planet-planet yang ada yang berpusing, bergerak. Bumi ini juga berpusing dengan begitu laju setiap hari. Siapa yang menggerakkan dia? Kamu nak gerak batu pun tak mampu. Tak mampu. Seketui batu pun tak mampu. Guna mesin, guna alat, guna jentera pun tak tergerak kadang tu. Gerak sikit je. Tapi bumi ni berpusing dengan begitu laju. Itu. Adakah kamu syak? Dan perjalanan matahari, bulan dan bintang berjalan dengan baik, tersusun rapi. Tak pernah tersilap, tak pernah miss. Macam saya sebut selalu. Kita pasti pukul 8 satgi malam. Pukul 8 satgi kita pasti malam. Pukul 8 esok pasti siang. Pasti tak? Pasti. Kata mana kamu tahu? Tahkan malam satgi ni dia tak dia tak malam pun. Tak, pasti. Kenapa? Matahari yang Allah Ta'ala jalan, bulan yang Allah Ta'ala jalan sangat tepat. Sangat tepat. Yang tak pasti apa dia? Kita. Mungkin hidup, mungkin mati. Mungkin sihat, mungkin sakit. Yang tak pasti kita macam mana? Malam satgi esok kita tak tahu. Tapi hari esok, malam, lusa, tulat, tunggin sama. Kerana matahari yang Allah Ta'ala perjalankan tepat. Faham? Itu cerita dia. Bila orang cerita je kaitkan begitu, bila dia tak mau tanya pasal apa tak mau. Bila tak percaya pada Allah, pasal apa tak percaya. Kita boleh bawa datang ayat. Ayat Quran kita tak ingat, ayat-ayat Quran kita faham. Kita bawa ayat yang jadi alam ini. Sekarang musim durian. Belah tengok isi durian. Siapa boleh buat? Rasa tengok. Musangki maneh. Tak sama dengan maneh duri hitam. Duri hitam, duri hitam maneh juga tak sama dengan durian di 24. Di 24 maneh juga tak sama dengan 101. Saya tahu durian ni. Ni nama PC baru. Nama-nama dulu ni dia ada nama durian ganja lah, yang apa semua. Semua manis, tapi manis yang berbeza-beza. Pisang manis tak sama dengan manis. Moktan manis tak sama dengan manis gula. Manis cara moktan. Mempelah manis, tapi tak sama dengan manis gula. Dia manis mempelah. Manis, tapi kita nak cerita kita tak tahu. Itu ayat-ayat Allah. Masam banyak. Belimbi masam tak sama dengan masam mempelah. Buah mempelah masam tak sama dengan masam buah jeremai. Buah jeremai masam tak sama dengan masam buah asam apa gitu, senggeluguk. Masam semua tu masam.
Ada. 5 nipis masam tak sama dengan masam 5 kasturi. Semua masam. Ini ayat-ayat Allah. Siapa boleh buat? Tak ada siapa boleh buat. Jadi nak beriman, Allah buat cukup dengan alam yang Allah buat untuk kita beriman dengan Allah Ta'ala. Tak patutlah tolak perintah Allah. Macam saya kata pada tubuh kita ni, urat kita kena cari pakar saraf. Pakar saraf tak boleh. Pakar saraf lain, pakar saraf lain. Berapa puluh pakar? Pakar saraf, pakar tulang, pakar jantung, pakar paru-paru, pakar buah pinggang. Tak tahulah pakar. Dia yang kata pakar. Tapi kalau tanya betul-betul, dia pun tak pakar. Dia pun tak pakar. Macam saya sebut dah. Tapi jumpa pakar saya ni sakit lah urat gini-gini, dia pun cek. Pakcik kurang makan sayur. Sebab itu tak ada vitamin ni tak ada apa semua. Bila kena balik makan sayur banyak. Rebus sayur makan. Ada sayur apa lah, gobeh ke, sawi ke, kangkung ke, makan sayur banyak. Pakar suruh makan sayur. Balik makanlah sayur gobeh, makan sayur ni makan. Sakit urat. Pergi jumpa pakar balik, doktor suruh saya makan sayur banyak. Nak bangun pagi sakit urat, tak tahu pasal apa. Balik tanya tok kita di kampung, makan sayur banyak jangan, sejuk, tu sakit urat. Pakar ada di kampung. Orang tua hege-hege tu. Gitu. Siapa betul? Doktor betul ke orang kampung betul? Mana tahu? Yang tahu Allah Subhanahu Wa Taala. Tu cerita. Tahu Allah Taala. Kata. Tu. Kalau kita duduk hospital, doktor tak ada bisa tak ada. Semua boleh makan belakang. Beranak hari ni, esok dia bagi kangkung dah. Bagi tak ada masalah. Orang panggil apa dia tibai lah. Nak makan apa semua. Ikan tak ada kisah apa semua. Itu cerita. Tu nama pakar. Ini dalil kita ni jahil. Yang maha mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Baik. Supaya mengampuni. Ialah Tuhan yang menjadi 7 langit dan bumi, menyeru ia akan kamu supaya mengampuni ia bagi kamu segala dosa kamu, dan takhir ia akan kamu daripada ajal yang ditetapkan hari mati. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan 7 lapis langit dan bumi. Kamu tengok, fikir supaya Allah ampunkan dosa kamu. Tengok alam ini sampai timbul dalam hati, subhanallah, cantik dan indahnya kejadian Allah. Ambil muktam, buka, fikir dulu. Jangan lak makan mulu. Fikir, ya Allah, cantiknya, bersihnya, sucinya, indahnya. Buka derian tu, fikir dulu sah. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok, ya Allah, siapa boleh buat macam ni? Ni hantu durian. Makan je semua. Tengok dulu. Tengok macam mana Allah lapikkan nak bubuh isi tu. Allah lapikkan kulit hak putih tu bersih sebersih-bersihnya. Walaupun buh baja taik lembu. Taik lembu tak naik kat isi durian. Tidak nak makan kedarah lagu mana? Walaupun baja tai ayam tak naik kat isi durian, tak naik. Bersih suci Allah buat. Itu kita. Kalau cakap Allah mabarakna fi marzaq makan tak tupa, tak ada juga. Sebab tu kita hidup ni kena hidup sampai rohani kita kena hidup. Makanlah. Mungkin bismillah tak dengar pun, doa tak dengar pun, tapi hati Allah buat. Cantiknya sediaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu manggih hitam legan di luar, tekan kulit dia putih serlah di dalam. Ya Allah. Duk ambil mana daripada baju apa semua ni, naiklah apa semua pun tetap tak berkesan langsung pada isi manggih. Dia tetap manggih. Bubuhlah tai apa pun manggih. Tu Allah buat. Takkanlah tak mau sembah Allah. Takkanlah boleh lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kalau bukan Allah buat, siapa?
Hang nak buat, daun manggis pun tak reti. Nah, rumput selai pun tak ada makhluk yang reti. Macam mana boleh lawan Allah? Allah bagi masa pada kamu. Tu, Allah sebut. Wa yu'akhirukum ila ajalin musamma. Allah tangguhkan kamu kepada ajal yang telah ditetapkan. Pasal apa Allah tak matikan kita lagi? Boleh mati dah, lama dah hidup, sudah-sudah lah. Kau nak mati, boleh mati. Ada orang yang sebaya kita mati, berlama. Ada orang lebih muda pada kita mati, berlama. Tapi pasal apa kita masih hidup? Yang ni lah kita kena terang kat dia. Kat mana tadi? Kat orang gelap tadi. Pasal apa kita masih hidup? Wa yu'akhirukum ila ajalin musamma. Allah tangguhkan kamu kepada ajal yang telah ditetapkan. Maknanya Allah bagi masa lagi pada kamu. Ni Rasul sampaikan. Ni benda kita kena sampai. Allah bagi masa lagi pada kamu. Kalau Allah matikan kamu, habislah. Allah bagi masa. Allahu Akbar. Allah sebut sampai tara tu. Kadang duduk je, kawan-kawan mati habis dah. Dia duduk hidup lagi. Sampai masa ni. Sengah pada tu orang perempuan tahu. Dia kahwin, duduk dengan lelaki suami pertama 20 tahun, suami pertama mati. Dia ada hidup lagi. Nikah lagi seorang 5-6 tahun, mati lagi lelaki dia tu. Dia ada hidup lagi. Nikah lagi 3-4 tahun, mati lagi lelaki tu. Dia ada hidup lagi. Nikah sampai 5-6 lelaki, dia tak mati-mati. Umi teguh sungguh orang tu. Ada. Pasal apa? Tu yang kata Allah tangguhkan ajal dia. Pasal apa? Allah bagi peluang lagi pada dia. Faham? Allah bagi peluang lagi. Kita ni satu peluang yang Allah bagi. Macam kita lah. Sengah-sengah pencen-pencen tu. Kena darah tinggi kecil mana? Dah lah makan di pencen 6 bulan. Piak. Tu piak. Deh. Habis cukup. Kita ni sampai sekarang Allah bagi. Ada Allah bagi peluang kat kita. Ila ajalim musamma. Yang ni bukan kita nak dengar tau. Kita tolong habaq sat kat adik-beradik kita. Habaq sat kat kawan-kawan kita. Pasal apa? Dia tak mau kembali kepada Allah ni pasal apa? Allah bagi peluang. Bagi peluang pada kita. Badan sihat. Duit ada. Makan lalu, kereta ada, motor ada keluarga. Tengah tu Allah bagi tak kerja apa pun duit ada. Tiap-tiap bulan masuk pi tekan. Kerja apa pun duk ambil bertuahnya. Orang kerja tunggil langgar tak tentu dapat duit lagi. Kita duk saja dapat duit. Nada, duk saja dapat duit. Tu orang pencen tu. Kadang bukan pencen hak dia, hak laki dia. Tu mula tu. Bukan dia pun, hak suami dia tu. Suami remuk redam dalam kubur dah. Tak ada dah, hancur berkecai dah apa semua. Dia kerja dah tekan hak suami dia. Awak berata ke? Lantak api. Apa semua. Allah bagi sampai tarikh tu Allah bagi. Lah ni, tak apa alhamdulillah lah kita sembahyang puasa dekat haji apa semua tu. Hak tak mau buat ibadat tu. Tak mau buat ibadat. Apa Allah bagi masa kat kamu? Hak kait kelapa sawit tu 4 relung lah ni boleh lah. Boleh 600 sebulan. 600 tolak pi tolak mai boleh 400. Kait dia tekan kangkang nak boleh standar pun, nak loading ni atas lori tu ya Allah punya nak. Boleh lah tolak pi mai sebulan 500. Letih tak tahu-tahu tengah ngau. Baik balik kait kelapa sawit tu malam tu tidur tak berkalih badan. Nak boleh 500. Setengah-setengah tu tak payah kait kelapa sawit. Setiap awal bulan masuk duit. Duk saja pun masuk. Ni Allah bagi peluang. Orang macam ni kita kena nasihat dia. Kena nasihat. Boy, sampai mengaji pun tak mau, baca Quran pun tak mau, sembah Allah pun tak mau. Banyak nikmat yang Allah bagi. Cuba tengok benda hak depan mata kita. Ini ayat-ayat yang kita perlu guna untuk kita berdakwah. Bukan kita serah kat ustaz saja. Ustaz ceramah pam, kita dengar, kita balik tidur.
Minggu depan main mengaji pula. Lepas tu balik. Main mengaji pula. Balik. Kok kita nak jadi sikit macam ustaz? Aku bukan ustaz. Tak boleh. Ustaz tu ustaz lah. Tok guru tu tok guru lah. Kita pun kena buat sakat kita. Nada. Belajar bagaimana nak bercakap. Baik. Itu. Baik. Bila kata lagu tu, kaum dulu jawab apa pada Nabi? Qalu in antum illa basyarum mithluna turidu an tasudduna amma kana ya'budu abauna fa'tuna bisultanin mubin. Kata mereka itu, tiada kamu itu melainkan manusia semacam kami jua. Jawab. Kaum dulu jawab nabi-nabi mereka walaupun bagi hujah-hujah macam tadi. Macam kami. Manusia macam kami. Siapa yang kena ni? Nabi. Dikata oleh kaum mereka, hang pun manusia macam kami lah. Itu, jawab. Tiada kelebihan kami. Tak ada apa-apa kelebihan. Macam kami. Apalah masalahnya kalau nak kata kat kita. Nah gitu. Kena pula kadang kita nak pergi dakwah pula pada orang kaya-kaya. Kita tak ada apa. Lagi sedap dia kata. Nah gitu. Kalau hang sayang kat hang, pasal apa hang miskin? Tu. Kami ni kaya raya. Nah ni, kami kaya. Macam-macam dia jawab. Jadi kita kena bersedialah kena tomohan, cacian, kutukan daripada orang-orang yang kita dakwah ni. Sebab apa? Nabi pun kena. Kan kita nak ikut sunnah Nabi. Baru kita boleh duduk bawah bendera Nabi di akhirat esok. Bendera Nabi. Tak apa, biar pilah orang nak kata apa pun. Pedih, sakit, itulah kifarat dosa aku. Itu cerita dia. Tegah kami daripada sembah asnam yang ada tok nenek kami sembah akan dia. Kami duk sembah berhala punya lama dah. Inilah tok nenek kami yang duk sembah. Kami pun nak sembah tok nenek kami sembah. Tiba-tiba mari hang yang manusia macam kami juga, yang tak ada apa-apa kelebihan, nak kata hak kami sembah ni tak betul. Itu. Jawab kaum mereka. Maka bawa datang oleh kamu dengan hujah yang zahir atas sebenar kamu itu pesuruh Allah. Lah ni bawa mari hujah yang kata kamu ni pesuruh Allah Ta'ala buat main. Apa dia? Mukjizat. Nak tengok hang boleh buat pelik tak? Tengok. Dia minta benda hak akal fikir tak boleh. Apa dia? Macam Nabi Soleh dulu buat keluar unta daripada batu. Nabi Musa pukul laut terbelah dua, lintas balik sana. Kalau boleh hang pun buat macam tu. Kami nak tengok. Macam kita sebutlah tuan-tuan, kita ni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulul albab, umat yang cerdik pandai. Kita bukan nak tunggu benda-benda yang pelik-pelik begitu pun nak beriman. Kita ada akal, kita boleh fikir. Boleh fikir. Tu cerita dia. Tak payah kita nak macam budak-budak kan. Bila kita nak tarik budak-budak, kita kena buat benda hak pelik. Sebab dia budak-budak. Sebab tu dia pakai apa dia tu? Orang panggil apa yang tu? Hak pakai rimau, pakai apa tu? Panggil buat tu. Main tu. Pakai rimau main apa tu? Apa tak tahu? Dia cekuk kepala dia pun nampak macam rimau ada ekor. Punya orang dalam tu. Tak reti nak sebut tuan-tuan pun babak tak reti. Maskot. Okey, maskot. Pandai pun kena marah pun nak sebut. Maskot orang panggil. Bila dia tengok benda pelik ni, budak-budak pakai ikut lah. Orang panggil. Sebab rimau, nampak macam rimau, nampak macam singa, nampak macam apa semua. Baru nak ikut. Kena ada satu benda yang pelik. Pasal apa? Depa budak-budak. Tapi bila kita nak layan orang tua, kita buat lagu tu juga. Orang tua tak kelapak ikut. Nada, orang tua dapat ikut apa semua. Kaum dulu kita panggil kaum awalin, kaum mula-mula, kaum awal. Sebab tu kena tunjuk benda-benda begitu barulah terbelia. Mari kita umat Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kurang main mukjizat. Mukjizat yang begitu kurang. Lah ni ulul albab, guna, fikir, apa semua. Kenapa kamu dah matang, umat akhir zaman yang pandai, yang bijak, tengok alam ini. Boleh tak Nabi bawa datang benda-benda yang pelik-pelik begitu? Boleh ada mukjizat. Tapi apa kesudah? Takkan sampai bila kita nak buat macam tu? Kita dah besar.
Kita dah cerdik, kita dah pandai, boleh berfikir sendiri dan sebagainya. Bukan tak boleh, boleh. Tapi alam ini boleh kita fikir, bukti-bukti yang ada boleh kita fikir. Sebab itu umat Muhammad ni umat yang special. Allah layan umat Muhammad ni umat yang cerdik, umat yang pintar, yang guna akal fikiran. Tak payahlah nak tunjuk benda-benda gitu barulah kamu nak ni. Baru nak beriman, tak payah. Tu cerita. Macam kita sebut budak-budak kan, budak-budak kita tetap sekolah rendah dia pakai baju sekolah rendah. Sekolah menengah dia pakai baju sekolah menengah. Tapi bila pergi universiti, kenapa tak bagi depa pakai uniform? Kenapa tak bagi depa pakai uniform? Dia bebas nak pakai pakaian macam mana. Kenapa? Budak universiti ni cerdik dah, besar dah, pandai dah. Takkanlah pi sekolah nak pakai seluar pendek. Takkanlah hak perempuan-perempuan pi masuk kolej nak pakai skirt. Apa? Orang panggil. Tak, pakailah. Hang pandai dah pilih pakaian yang sesuai kamu sebagai student, sebagai siswa-siswi, kamu dah pandai dah. Sebab tu dilepaskan pada kamu. Kenapa? Depa tak suka lagi layan depa macam budak-budak. Kenapa? Depa dah pandai. Depa dah pandai. Sama juga kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah layan kita ni sebagai orang pandai. Nabi layan kita sebagai orang pandai. Orang pandai. Sebab itu, apa mukjizat Nabi? Quran. Kitab. Buku panduan. Nah itu. Sebab itu, budak-budak cerdik-cerdik ni bila dihadiahkan pada mereka buku, Allah SWT. Lebih-lebih lagi buku-buku yang berkualiti. Tapi kalau pergi hadiah budak-budak tak cerdik, pemalas apa buku, dia bukan suka. Bagi handphone dia sukalah. Ataupun bagi game dia sukalah. Tapi Allah hadiahkan umat Muhammad ni apa dia? Kitab. Zalikal kitab la raiba fi. Tanzilum min rabbil alamin. Kitab inilah hadiah yang terbesar yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan macam mana kita kena berfikir dengan matang, dengan cerdik, dengan pandai. Tak payahlah nak tunggu awan berbentuk kalimah Allah baru kita nampak kebesaran Allah. Hak lain-lain tak nampak. Tak payahlah tengok di sisi ikan tu nampak tulis Muhammad baru nampak kebesaran Allah. Sampai bila nak macam tu? Tak payahlah tengok kambing, di kulit kambing tulis kalimah la ilaha illallah baru nampak kebesaran Allah. Kambing itu pun kebesaran Allah dah. Awan yang bawa hujan itu pun kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tak payah tunggu hak gitu. Macam mesti sebut bila nak tunggu mimpi-mimpi yang hebat. Ya, kalau tak mimpi pun tak apalah. Mimpi dulu ada. Kelang kabut mari jumpa kita, ustaz, semalam saya jumpa Tok Syekh. Mari pakai jubah putih. Dia pegang tangan saya, dia suruh kata la haula wala quwata illa billahil aliyil aziz hari 100 kali. Saya start dia mari tu, saya terkata setiap hari ustaz ni. Apa maksud dia ni? Apa panggil? Saya termujuklah mimpi. So kata la haula wala quwata illa billahil aliyil aziz. Yang aku duk suruh lama dah kan nak kata. Tunggu mimpi baru nak kata. Kalau tak mimpi tak kata lagi. Tok guru dalam mimpi baru nak kelang kabut. Tok guru duk cokoh depan mata ni tak peduli. Cari penyakit ni cari aku. Tu cerita dia. Penyakit kita begitu. Hak tok guru suruh kata ni tak peduli. Mimpi baru kelang kabut. Kita umat yang cerdik, umat yang matang, umat yang pandai. Itulah kita bangga kita di situ, tahu? Bukan bangga kita umat Muhammad, umat terbaik, umat bagus, umat apa semua. Lalu kita bangga macam tu. Tak, bukan. Nada, kita suka bangga macam tu. Saya umat Muhammad ni Sayyidul Mursalin, penghulu segala rasul. Kita betul, kita ni umat yang terbaik. Macam kita, orang layan kita ni orang yang cerdik pandai. Faham tak? Bukan layan kita sebagai budak-budak. Bukan layan kita sebagai orang yang baru. Layan kita sebagai orang yang profesional. Baru kita rasa, macam mana? Betul, kita tengok macam mana Allah layan kita. Bahkan kaum musyrikin minta, hey Muhammad, tukar bukit sofa jadi emas. Baru kami nak beriman. Nabi buat tak? Tak. Takkan nak layan benda-benda begitu? Ada. Kalau tukar bukit sofa jadi emas, baru nak beriman. Pasal apa? Nampak bukit sofa jadi emas. Bukit sofa daripada batu yang Allah buat itu pun lebih pada mukjizat. Lebih pada mukjizat. Gitu. Kenapa Nabi tak buat? Buka tukar bukit sofa jadi emas, buatlah orang kafir beriman. Dah. Kita umat yang pandai, umat yang pijak, umat yang matang, umat yang atas, kita bukan macam tu.
Macam kata tadilah, alam yang Allah buat. Buah pisang, buah cempedak, buah nangka, buah durian, segala jenis ikan, segala jenis pohon-pohon kayu dalam tubuh kita pun lebih daripada cukup untuk kita beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak? Ini kita kena fikir begitu. Baru kita rasa Allah, ni yang kata kita umat yang terbaik. Inilah kata umat Muhammad. Allah layan kita kalau pelajar, bukan pelajar sekolah tadika dah. Allah layan kita pelajar sekolah pelajar universiti. Nada, pelajar universiti yang boleh berfikir. Faham? Allah nak sangat kita berfikir. Jangan kita hanya berbangga kita ni umat Muhammad, Nabi kita penghulu tara Rasul, kita umat yang terbaik. Terbaik di mana? Kita sendiri pun tak faham. Faham? Itu. Kata bagi mereka itu oleh Rasul mereka itu tiada kami malaikat makna. Qalat lahum rusuluhum inna nahnu illa basharun mithlukum walakinallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biiznillah. Kata bagi mereka itu oleh Rasul mereka itu, tak apalah depa kata hang tu pun manusia macam kami juga. Panggil. Rasul-rasul jawab apa? Kata bagi mereka itu oleh Rasul mereka itu, tiada kami ini manusia semacam kamu. Ya, kami manusia macam kamu. Nak macam mana lagi? Kami pun manusia macam kamu. Makan minum macam kamu. Tak ada apa. Saya manusia, kamu pun manusia. Sakit, demam, susah hati, sedih, lapar, apa semua sama macam kamu. Tengok Rasul jawab. Ini kita kena ingat. Kadang-kadang orang berlakon jadi tok guru, sedangkan dia tak tok guru mana. Bolehlah reti sikit sebanyak. Anak murid dia ramai. Anak murid dia sanjung, dia apa semua. Sampai mulalah tok guru ni buat satu benda hak pelik. Kenapa? Dia sudah rasa pelik. Dia ni bukan orang sembarangan. Itu yang kadang-kadang kita tengok timbul ajaran-ajaran yang pelik tu sampai anak murid sembah dia. Dia pula duk main, boleh bersembang dengan Allah, boleh sembang dengan orang mati, boleh sembang apa semua. Kenapa? Tok Guru ni sudah lupa daratan. Kenapa? Dia kurang ilmu. Jadi orang sanjung dia lebih. Orang sanjung dia lebih. Tu cerita dia. Sebab tu kita bila kita nak sanjung orang, nak apa semua, kita kena tengok. Kalau dia boleh menyebabkan sampai riak, takabur sebagainya, jangan. Ada kenapa? Dia tak cukup ilmu. Mungkin petah berkata-kata hebat apa semua, bila anak murid dia ramai dia apa semua, dia boleh rosakkan diri dia. Tu yang kata dia tidur malam mimpi yang ni, aku rasa hang jadi begini, kena bercakap mulut dia masing sikit apa semua, lama-lama dia rasa pelik. Dia rasa dia tu pelik. Itulah punca-punca timbulnya ajaran-ajaran yang sesat. Bahkan Rasul-Rasul sendiri pun, bila kaum dia kata, hang pun manusia macam kami. Rasul-Rasul apa? Ya, aku manusia macam kamu. Aku manusia macam kamu. Betul, saya manusia macam kamu. Baik. Tiada kelebihan apa-apa. Sama aja kita. Tiada kelebihan apa-apa. Dan tetapi Allah sahaja kurnia atas mereka yang dikehendaki daripada hambanya jadi Rasul pesuruhnya. Saya manusia macam kamu, tak ada kelebihan apa-apa. Hang suruh aku buat begini, suruh jadi. Kalau Allah tak izin, tak jadi walaupun aku. Aku manusia macam kamu. Cuma aku ni diamanahkan oleh Allah menjadi Rasul untuk menyampaikan ajaran Allah supaya kamu kembali menyembah Allah, Tuhan yang sebenar. Itulah beza aku dengan kamu. Hak lain-lain sama. Faham? Itu. Dan tiada daya bagi kami bahawa kami datang akan kamu itu dengan hujah yang zahir atas benar kami itu, melainkan dengan izin Allah. Kami tak terdayalah bawa apa yang kamu nak seperti mana kamu nak kecuali dengan izin Allah. Adalah Allah izin sikit sebanyak. Macam Nabi dahulu, Nabi Musa, Allah izinkan dia tungkat jadi ular. Tapi bukanlah selalu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah izin tangan keluar, air boleh minum, air. Nabi izin bercakap dengan batang kurma yang kering. Allah izin sikit sebanyak. Tapi kalau Allah tak izin, Nabi boleh buat dah? Tak.
Aku pun manusia macam kamu. Cuma beza, aku ni dikurniakan oleh Allah menjadi rasul. Rasul ni untuk apa? Untuk ajak orang kembali kepada Allah. Itu saja. Bukan nak minta duit, bukan nak minta upah, bukan nak minta nama, bukan nak minta kedudukan. Tak. Ajak balik pada Allah. Sembah berhala ni salah. Syirik ni salah. Sembah Tuhan yang esa. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan dekat Allah. Itu saja. Nah, jangan duk pelik-pelik apa. Faham? Kerana kami hamba yang kehinaan bagi kudrat Allah. Kami ni hamba yang kehinaan bagi kudrat Allah. Maksudnya macam mana hamba yang kehinaan bagi kudrat Allah? Kami ni rasul. Kalau Allah kata sakit, kami sakit. Kalau Allah nak kami mati, kami mati. Kalau Allah nak kami dibunuh, ada rasul-rasul dibunuh. Kalau Allah nak kami digergaji, kepala kami terbelah dua, ada rasul digergaji, kepala terbelah dua macam Nabi Zakaria. Apa boleh buat? Ada. Semua ni di bawah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kami hanya menyampaikan saja. Kita pun gitu, kita ajak orang. Orang kata hantu miskin, hantu susah, hantu pun jahil, hantu pun jahat, hantu lupa macam-macam apa semua. Kita kena akui benda tu, ya, itu kelemahan saya, itu kekurangan saya. Jadilah ni saya mengaji siapa sikit sebanyak. Tugas saya nak ajak kamu kembali kepada Allah. Tak mengaji, marilah kita mengaji. Tak pergi masjid, marilah kita pergi masjid. Dulu kita duduk bawah naungan orang jahil, marilah kita duduk naungan bawah ulama. Ulama. Hari-hari kita dulu kita duduk tengok Facebook, tengok WhatsApp, tengok apa, marilah kita buka Quran, tengok Quran apa Allah kata sama. Ini aja. Kalau orang kata kita jahat, ya dulu saya jahat. Kalau kata kami dulu teruk, ya dulu saya teruk. Ha? Tak apa, mengaku pun tak apa, bukan saya baik. Faham? Tu cerita dia. Rasul-rasul depa kata hampa manusia macam kami, ya saya manusia macam kamu. Cuma kami dilantik menjadi rasul. Nada. Kita jangan kata dilantik dia rasul lah, kafir pula sikit. Pelajak pula sikit pula ni. Ada. Kita ni orang panggil penyambung lidah rasul. Kita lah rasul wafat, ada ulama pengganti, pemip warasatul anbiya, pewaris nabi. Kita pakat-pakat sampai. Lah ni macam ni lah, kita ajak orang duduk bawah ulama. Selamat dunia akhirat. Ajak orang duduk bawah ulama. Kalau ni orang jauh dengan ulama. Budak muda dia merapu tera mana pun. Tuan-tuan sekalian, kalau duduk bawah ulama, kita pun sudahlah, anak-anak kita. Aku dengar kata pi mana pi rumah Tok Guru. Omel sejuk hati. Nada, sebab duduk bawah ulama. Pi mana? Pi tolong Tok Guru. Pi mana? Pi dengar kuliah Tok Guru. Hati kita rasa lagu mana? Kalau tak balik tak apa. Duduk teruslah semua. Tenangnya duduk bawah ulama. Tapi kalau pi mana? Pi konsert, pi kelak malam, pi rempit motor, pi apa semua, kepala otak kita terkabut. Tu yang duk tadah tangan, Allahumma ahyina bil hayatil ulama. Kita ada ulama, Allah hantar. Ulama macam lampu. Lampu yang menerangi alam ini. Tu cerita. Baik. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan atas Allah Ta'ala jua hendaklah berserah segala orang mukmin, bergantung dengannya. Lalu kita dengar, atas Allah lah kita bertawakal. Serah pada Allah. Kita buat kerja. Pada Allah kita berserah. Nak ikut tak ikut punya pasal. Walaupun kamu sendiri berpakat nak buat, nak hancurkan kerja kita, buatlah. Aku serah pada Allah Ta'ala. Serah pada Allah Ta'ala. Ingat tuan-tuan, kita kena beramal yang ni. Start buat. Allah tolong kita. Doa minta beri kekuatan. Ni kita mungkin kita rasa ni tugas baru bagi kita. Tapi sebenarnya bukan baru. Baru nak buat. Jangan kita hanya yang tak mencabar. Saya kata tadilah kita puasa sunat. Alhamdulillah lah bagus. Puasa 6 dah habis dah. Nak start puasa ni. Nak buat apa semua. Cuba naik lagi sikit. Ringan sikit mulut kita ni. Ajak kawan-kawan dulu. Mungkin susah nak ajak orang kafir, ajak kawan-kawan. Cuba kita ubah sistem kita. Hak dok naik satu kereta tu semuanya geng-geng mengaji. Hak geng mengaji bawa kereta sendirilah. Saya nak bawa hak geng tak mengaji pula. Nak betul. Bawa semua. Nak ajak esok nak pergi mengaji tak? Siapa dia kita kata tu? Hak geng mengaji. Hak geng tak mengaji, lantak
Ni Tuhan nak tanya kita esok. Tuhan nak tanya kita esok. Kata hang ni dah tetap dah mengaji hampir sendirilah. Ni aku nak bawa dia ni pula. Nah, latih apa semua. Ini cerita dia. Mudah tak? Payah. Tapi kita tengok, kalau kita dikira payah sampai bila pun kita tak buat. Allah cerita kepayahan yang dilalui oleh para nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam sampai tahap Nabi Zakaria digergaji kepala. Sampai tahap Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Tauk dalam api. Nah itu. Nabi Musa dihalau keluar oleh Firaun dan tentera Firaun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita belajar sirah dia. Kita taklah sampai tahap tu. Itu cerita dia. Bersiaplah diri. Doalah pada Allah bagi kita ada kekuatan. Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah wa qad hadana subulana wa lanasbiranna 'ala ma azaitumuna. Dan tiada kerana bagi kami bahawa tiada kami tawakal berserah kepada Allah. Tak ada sebab kami tak berserah pada Allah. Kami hanya berserah kepada Allah. Buatlah apa perancangan yang kamu nak buat. Kalau kata aku nak berhenti tugas ajak orang pada dalam agama Allah, saya tak akan berhenti. Baik. Dan sesungguh telah hidayah ia akan kami akan jalan agama kami. Pasal apa yang kami ajak sangat? Sebab Allah tunjuk pada kami jalan agama kami sebagai tanda syukur, kami pula ajak orang. Betul tuan-tuan. Kalau kita ni jenis ajak orang, insya-Allah kita boleh bertahan. Allah bagi jalan kita duduk tu kekal. Kenapa? Contoh mengaji. Kita malas mengaji. Dulu rajin, hari tu malas. Kawan yang kita ajak tu pergi mengaji. Hak orang yang kita ajak tu dia pergi mengaji. Aku ajak dia pergi mengaji, aku tak pergi, tak patut sangat. Kena pergi juga. Nampak? Tu Allah tambah hidayah. Kita malas lah nak pergi hari tu, macam sejuk nak demam gitu apa semua. Kawan yang kita ajak telefon, jom kita pergi hari ni. Takkan kita tahu malas ni tak larat. Dah kawan yang kita ajak tu dia ajak kita pergi. Allah tambah hidayah kat kita. Tambah hidayah. Sebab apa? Sebab kita ajak. Bila kita nak buat jahat, nak buat apa semua, macam kita mengajak orang. Ustaz-ustaz pun ada nafsu. Bukannya kata baik. Bila nak buat jahat sikit sebanyak apa semua, fikir, anak-anak murid aku duk dengar cakap aku, duk mengaji aku apa semua, dia berat sah. Dia berat sikit. Dia ada berat semua. Itu cerita dia. Kenapa? Kita syukur dengan hidayah yang Allah Taala bagi, kita sebarkan ilmu. Itu. Sebab tu bila kita ni ada anak murid, ada apa semua. Anak murid tengok dia nak pakai kelang-kelang kabut seluar berbulu apa semua, sekali anak murid tengok apa pula walaupun teringin tak berani nak pakai. Ada. Jadi benda tu hidayah. Benda itulah bila Allah bagi hidayah kepada kita, kita tolong orang lain, yang kita tolong pada orang lain tu hidayah kita bertambah. Tu cerita. Macam kita bawa orang pergi umrah tak? Bila dia pertama kali pergi, semangatlah nak buat umrah. Kita ni tak larat dah. Jom kita buat umrah. Aku tak larat lah. Tak bolehlah kata tak larat, ada hang yang ajak dia. Jadi gagah juga. Kalau kau minta orang, aku tak buat dah. Aku tak bawah dah, aku tak apa semua. Ini baiknya kita ajak lah. Ngaji pun sama. Kita kena banyak. Lebih baik kita mati. Bila kita mati, dia buat ibadat dengan sebab kita ajak, kita dapat pahala lagi dalam kubur. Samping wakaf derma kita. Wa ma lana an natawakkala 'ala Allah wa qad hadana subulana wa lanasbiranna 'ala ma azaitumuna, dan lagi kami sabar atas barang yang kamu nyakiti akan kami. Tengok Rasul kata, kami akan sabar. Apa yang kamu nak buat pada kami, buatlah. Pasal apa? Allah bagi hidayah pada kami, nak ajak juga kamu. Kami sabar apa yang kamu menyakiti. Nak kata-katalah, nak kutuk-kutuklah, nak caci-cacilah, nak halau-halaulah. Kata aku nak berhenti kerja ni, aku tak berhenti. Sebab apa? Aku mujuk sangat hidayah Allah bagi padaku. Ni Rasul-Rasul kata. Kenapa kita tak kata macam tu?
Kalau dulu kita tak mengaji, lah Allah bagi hidayah mengaji. Bagaimana cara syukur? Ajak orang lain sama. Dulu kita tak semayang, dulu kita tak apa. Allah buka hidayah. Ajak. Apa orang nak kata-katalah. Kerana sebagai tanda syukur. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ayat lepas kita baca. Kalau kamu syukur, aku tambah lagi. Kalau kamu kufur, ingat azab aku amat pedih. Ingat. Baik. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Atas Allah itu maka hendaklah berserah oleh segala orang yang berserah, jangan atas yang lain. Sudahnya wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Atas Allah lah aku berserah daripada segala orang yang berserah. Maksudnya serah pada Allah Taala. Macam kata tadilah, kita tak ada kuasa bagi hidayah pada orang, itu kita tahu. Kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita buatlah kerja. Hari ni kita belajar satu bab. Bab apa? Bab dakwah. Bab dakwah. Balik ni beramal. Jangan balik duduk sengak. Renung Ustaz, mungkin kita tak ada rasa kekuatan, berdoa pada Allah minta kekuatan. Ya Allah, bagilah kekuatan padaku supaya aku boleh dakwah. Boleh dakwah. Tu cerita dia. Minta kekuatan daripada Allah. Wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina. Wallahu subhanahu wa ta'ala.